adalah topik berkenaan Excel, Microsoft Excel. Tak apa, Aridas, you ada masalah laptop, no problem. Saya akan buat rakaman dan saya akan ajar ikut step by step macam mana nak buat. So, tugasan kita ialah berkenaan dengan Excel nanti. Kita kena buat satu ringkasan ataupun satu projek untuk kita buat. Tapi yang ini saya bagi dalam kelas berbeza sikit lah, bentuk dia berbeza sikit. Sebab kita nak tengok kaedah yang sama, tetapi kita nak gunakan kaedah yang sama ataupun kita punya rujukan ataupun formula yang sama untuk kita adapt dalam keadaan yang berbeza. Jadi Excel ini pun sama, kita boleh bagi dia cantik, kita boleh susun dia sebaiknya. Alright, contoh saya nak bagi latihan dalam kelas ni ialah contoh kita nak menguruskan berkenaan beberapa perkara human resource punya ni lah, perkara human resource. Apa yang kita kena buat, katakanlah kita ada beberapa orang staff di sini and then kita nak bagi, nak menguruskan ikut nama-nama yang saya beri ni. Pertama, kita kena buat semua staff akan menerima 5% allowance daripada gaji. Okey, macam mana cara kita nak buat menggunakan Excel? Okey. So, saya ni sensitif sikit kalau benda-benda macam ni. Saya suka bagi dia cantik. Contohnya macam ni, gaji pokok Gaji pokok ni dia mesti dalam bentuk number yang tersusun sikit. Kita boleh uruskan dia Macam mana cara nak uruskan dia ialah kalau kita nak berkotak, kita letak kotak. Tapi kotak tu last sekali lah, jangan mula-mula nanti kita nak tambah susah. Okey, sekarang kita nak bagi dia nombor ni supaya nombor ni kita boleh nampak dengan jelas. Nombor yang cantik dalam ni ialah kita kena letakkan nampak tak ada di atas ni, kat home ni, di atas tu ada bahagian dia tulis general, lepas tu dia ada nampak ada gambar duit sikit, ada gambar peratus, lepas tu ada gambar koma ni. So koma ni ialah nak menunjukkan tengok bila kita klik koma, dia akan jadikan setiap ribu tu ada koma. Ini ialah format accounting orang panggil. Jadi untuk pengiraan yang baik ialah kita kena gunakan format accounting ni. Sebenarnya dia ada number, lepas tu dia automatik akan ada 2 titik perpuluhan. Sebabnya menunjukkan kalau ada sen kat belakang tu lah. Cuma gaji pokok kita selalunya ada lah. Cuma yang ini saya dah bundar kan, jadi senang. Okey. Markah prestasi, okey, kita boleh besarkan sikit. Yang tengok markah prestasi kita boleh besarkan sikit. Terpulang Muhammad Farhan nak buat, kalau nak tengok pun boleh, kalau nak buat pun boleh. Dia biasanya kalau kita buat, maka kita akan ada lah rasa, susah rupanya nak buat. Tengok nampak macam senang je, cuba tengok buat sekali lagi. Dia jadi susah. Kita tak ingat mana nak tekan. Tapi kalau kita buat sambil-sambil saya ajar, kita buat, kita nanti lama-lama kita boleh lebih nampak, macam ini nak tekan dia. Kita tahu, kita tak kikuk mana nak tekan. Okey, untuk markah prestasi dengan yang ini ni, kita highlightkan juga. Oleh kerana dia ada satu titik perpuluhan ni, kita nak bagi dia nampak sama saja. Kita buat ada di sini ni. Nampak tak di atas ni akan ada dipanggil kita nak tambah increase decimal ataupun kita nak decrease decimal. Okey, dalam kes ini kita nak increase decimal 1. Okey, sorry dia jadi dia automatic sebab yang tadi ada yang dah tadi. So kita pulangkan balik. So semua orang, semua number, bukan semua orang, semua number ada satu titik perpuluhan. Kenapa kita kena buat? Kita nak nampak dia konsisten sahaja. Tak ada apa. Okey, dalam nak buat kerja-kerja macam ni, kita kena konsisten dalam beberapa benda lah. Okey, tolakan, semua orang ada tolakan. Tolakan ni, kita punya gaji ni nak menguruskan gaji seorang-seorang staff kita ni. Kita ambil contoh So, kita bagi format yang sama. Format untuk number, kita letak ada koma. Walaupun dia tak keluar koma tu sebab ratus je, pun tak ada masalah. Tapi format numbering sama. Yang itu yang saya maksudkan. Sekarang ni ialah kita ambil maklumat pertama. Saya kuningkan maklumat pertama ni. Maklumat pertama ni dia minta semua staff akan menerima 5% daripada allowance gaji. Jadi macam mana cara kita nak buat ialah kita buat tambahan kepada kita punya allowance. So bolehlah gunakan mana saja kaedah pun boleh.
Okay, allowance. Sekarang ni allowance kita nak letak dia 5%. Kita letak 5% kat sini. Macam mana nak buat 5%? Sama ada kita boleh tekan 5% macam tu ataupun kita buat 0.05. Lepas tu tekan button kat atas ni ada peratus. Nampak tak ada peratus ni? Tekan 5%. Okey, bila tekan 5%, automatik dia akan keluar kat sini. Saya akan highlightkan juga 5%. Okey. Tetapi ada arahan. Tengok ya arahan dia. Dia tulis kat sini dia kena ada. Okey, sabar. Attendance. Lepas habis ni baru saya akan sign attendance semula. Fokus. Saya tengah ajar ni. Dia tengah waktu saya ajar ni lah dia tengok attendance. Okey. Tengok apa yang saya ajar. Absolute reference ini, apa maksud absolute reference? Kita nak merujuk, masuk absolute reference, kita nak merujuk kepada satu field. Yang ini nama dia field. Yang satu ni ialah field. Okey, field ini ialah kita nak merujuk kepada field. Bila kita nak merujuk kepada field, maknanya apa kita punya arahan? Semua staff akan menerima allowance daripada gaji. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena, tengok ni step dia. Tekan sama juga. Nampak sama juga. And then kita kena rujuk absolute reference. Kita kena merujuk semua yang ini kita kena darabkan dengan 5%, betul? So kita pergi kepada 5%. Okey, pergi kepada 500. And then sila tekan function. Kalau dalam laptop tu, kat kita punya bawah tu, dia ada perkataan FN. Cuba cari kat mana FN. Ada orang tak jumpa. Tapi laptop, ada certain laptop tak perlu pun tekan function itu. Jadi kita kena tengok keadaan laptop juga. Jadi dalam laptop saya ni kena tekan function. Lepas tu kita kena tekan F4. Function F4. Kalau perasan tu dia akan ubah tu. Nampak tak saya punya numbering tu? Kan dia berubah kan? Number tu dia jadi ada ringgit tambah. Nampak ada ringgit tu? Nampak, Lagi Prof. sekali, Prof. Boleh ulang tak, Prof? Dia memang biasa yang awal-awal tadi kena faham. Boleh tak ulang dari awal? Okey, mula dari awal. Okey, boleh. Sama dengan bos, sama dengan lepas tu tekan apa? Tekan sama juga. Sama juga ni. Lepas sama juga, alihkan cursor. Nampak kat cursor yang saya tengah gerak-gerakkan ini? Alright. Saya alihkan kepada nombor yang saya telah setting tadi 5%. Okey. Dia akan keluar dia punya number tu. Oh, 12. Sekarang tekan function, tekan F4. F4 tu duduk kat atas sekali tu. Ada number-number kan. Dia ada F1, F2, F3, F4. Cari function F4. Okey, lepas tu enter. Jangan enter dulu. Sabar. Tengok kan. Nak tengok benda berubah tak? Tak ada, tak berubah bro. Kalau tak berubah maknanya tak betul. Serentak, Kalau berubah maknanya memang betul. Kalau yang tak berubah maknanya tak perlu tekan function. Terus je tekan F4. Ada perubahan. Function F4, okey. Ada orang yang dia punya laptop, dia punya keyboard tu tak perlu tekan function. Dia terus tekan F4. Alright. Okey dah? Okey. Lepas tu dah kira 5%. Baru kita akan tekan darab. Darab ni lah dia punya asterisk Kalau darab maknanya asterisk. Okey, asterisk. Oh, yang tu kecil tu Asterisk. Alah takkan tak tahu kecil. Asterisk. Kan kita ni kalau guna handphone tahulah asterisk ni dia dua benda yang selalu kita tekan, asterisk dengan hash ni kan. Yang ni nama dia asterisk. Okey. Function di mana? Function ada di bawah sebelah kiri. Kan dia saya pakai Apple, jadi dia punya function mungkin duduk di tepi sekali, tapi kalau laptop biasanya function ni dia duduk dia ada warna biru. FN biru. Keyboard dia tu, keyboard. Dia tulis kat keyboard, dia tulis FN tapi warna biru. Kecil je kat bawah. Carilah sampai jumpa. And then kita buat darab. Lepas buat darab, kita darabkan dengan apa? Allowance ini dia darab daripada gaji. Jadi daripada gaji pokok. So kita kena alihkan cursor kita ni pergi kepada gaji pokok. Okey, yang ini tak payah buat apa-apa.
Cukup ialah dia buat gaji pokok. Boleh? Lepas tu Boleh. tekan enter. Dah siap baru tekan enter. Alright. Okey. So dia dapat 350. Dapat 350 semua orang? Dapat bro. Jadi bro, jadi. Dapat. Tak dapat Okay, don't bro. worry. Siapa yang tak jadi Bro. tu maknanya cuba lagi. Saya akan buat ada kita yang tak jadi. Ya, saya nak keluarkan jugalah. Okay, baru punya check pun jalan. Tak dapat. Dia keluar 5% dah. Cantik. Okey. Ada. Okey. Okey, saya buat sekali lagi. Guys. Ada yang tak dapat buat sekali lagi. Pertama, tekan sama juga. Ini laju sikit lah. Yang kedua, alihkan cursor pergi kepada 5%. And then kita kena lock dia. Tujuan kita ni ada nak tekan F function tu ialah kita kena lock dia. Maknanya kita nak rujukkan dia satu tempat tu tak mau ubah-ubah. Okey? Cara dia adalah sama ada tekan F4 ataupun certain dia kena tekan function dulu baru tekan F4. Kalau kita tekan sekali lagi tengok dia berubah. Maknanya kita nak lock yang dia punya row saja ataupun kita nak lock dia punya column sahaja ataupun kita nak lock dia dua-dua. Apa yang ini jangan bimbang dulu, boleh rujuk balik video saya nanti belajar sikit-sikit. Okey, darabkan dengan yang gaji pokok 3,000. So, tekan enter. So, kita dapat yang ini 150. Yang lain-lain sebenarnya tak perlu buat. Dalam Excel ni dia adalah sangat bijak. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena buat copy paste. Tengok betul guys. Saya tak mau nanti you minta saya ulang. Okey, ni sekali je berlaku. Alright, apa yang kita nak buat ialah okey, kita nak copy untuk semua yang lain-lain yang kita belum buat ni. Kita nak copy kan? Yang lain kita buat. Macam mana cara kita nak copy? Boleh guna copy dan paste ataupun pergi kepada yang 150. Kalau you perasan dalam satu kotak ni, kat ujung sekali belah bawah ni dia ada satu kotak macam dia tebal sikit warna hitam. Nampak tak? Betul. Hijau hitam tu. Okey, pergi kat hijau hitam tu. Pergi kat hijau hitam tu, kita punya cursor akan bertukar warna. Mula-mula warna putih macam ni. Bila kita pergi ke hijau tu, dia akan warna hitam. Boleh buat tak? Boleh bro. Okay. So macam mana cara kita Excel nak buat ialah kita pergi kat warna hitam tu and then double click. Double click dia. Tengok dia automatic. Automatic dia tolong baca kat mana dia nak tolong kalikan untuk kita. So itu saja kerja kita, tak susah. Buat satu, copy paste. Buat satu, copy paste. Dapat bro, dapat. Dapat bro. Boleh okey. Bro, jadi. Alhamdulillah. Siapa yang dah jadi tu kira alhamdulillah lah. Siapa yang tak jadi tu dia stres. Kalau yang tak jadi, lupakan line allowance. Okey? Tumpu kepada satu lagi. Okey, now sekarang ni saya nak buat line kedua pula. Line kedua. Okey guys, dah lupakan allowance tu. Jangan ni. Okey, kalau tak jadi ada orang tanya ni Nur Erwandi ada alternatif lain tak? Saya punya jadi lain function F4. Okey, kalau misalnya ni dengar Erwandi, sama ada tekan function F4 ataupun tekan F4 terus. Tak payah tekan function tu. Ada dua kaedah. Okey, try Erwandi kalau nak. Erwandi dah jangan tengok yang tu. Sekarang kita tengok yang kedua. Okey, jangan tertinggal semua. At least allowance saja ada masalah. Yang lain-lain tak ada masalah. Okey guys, lupakan allowance. Sekarang buat pinjaman. Okey, sekarang buat pinjaman Okey, buat pinjaman. Bagi nama pinjaman. Okey, kita baca macam mana nak buat pinjaman. Okey, yang kedua Yang kedua saya highlightkan ni. Staf layak untuk membuat pinjaman sebanyak 3 bulan daripada gaji pokok. Jadi kat sini kita cuma nak masukkan nak buat satu yang ini senang Staf layak untuk membuat pinjaman, tapi dia berapa bulan kita boleh buat? Dia boleh buat 3 bulan. Masukkan juga di atas ni tekan 3 bulan. Nak buat sekali lagi ni absolute reference ni guys. 3 bulan saya letak je 3 di atas ni. Okey.
Nak letak 3 pun boleh ataupun nak terus darab pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita tekan sama juga. Okey, saya buat cara lain lah supaya you all taklah pening. Sekarang ni kita nak buat 3 bulan. Tapi kalau kita buat 3 bulan kat sini, dia kena ubah setiap kali perubahan. Contohnya, bila masuk setahun yang depan, okey, kita nak layak lah untuk buat pinjaman ni, staff tak mau buat 3 bulan, kita nak buat 4 bulan. Jadi susah kalau kita type kat sini 3 bulan. So caranya ialah kita rujuk 3 bulan di atas. Sekali lagi, tekan F4 ataupun function F4. Terpulang pada laptop masing-masing. Okey, darabkan dengan gaji sekali lagi. Okey, bila kita darabkan gaji sekali lagi, kita tekan enter. Okey, kita akan dapat 21,000. Maknanya Ahmad ini dia layak untuk buat pinjaman daripada dia punya majikan sebanyak 21,000. Okey, so tekan sama balik, pergi kepada cursor di hujung ni warna hijau tu, tekan double click. Double click kalau you pakai mouse, tekan double click. Kalau pakai yang pad kat kita punya laptop tu, tekan 2 kali. Bila tekan 2 kali, dia automatik akan tolong copy dan paste untuk ruangan yang perlu saja. Dia baca automatik kalau kita ada senarai ada 1,000 dia cari. Dia akan buat untuk 1,000 orang. Jadi ini kehebatan Excel ni. Dia boleh mudah Okey, habis pinjaman. Prof. Ya. Kalau lepas apa? Lepas tekan function F4, lepas tu tekan apa? Darab. Tekan darab. Ya, betul. Lepas tekan F4 tu, tekan darab. Darab dengan gaji pokok. Okey. Okey. Dan seterusnya yang ketiga. Okay, yang ketiga ni tengok yang ini lupakan yang pinjaman ni guys. Mulakan dengan yang ketiga sebab yang ini ialah function yang baru. Okey, apa dia tulis kat situ? Dia kata kirakan bayaran ansuran bulanan untuk 3 tahun dengan kadar 4%. Maka kita ada 2 information yang kita kena buat. Satu ialah 3 tahun, satu lagi ialah 4%. Okey, kita tak mau buat dia dalam bentuk 3 tahun. Kita akan buat dia dalam bentuk yang sedikit berbeza. Tengok dulu guys. Kita kena masukkan 2 information di bawah ni. Satu ialah, sekarang kita kena buat ansuran. Okay, boleh buat saya ansuran. Kita nak kena simpankan sedikit maklumat di bawah ni. Satu, tempoh Tempoh nak bagi dia 3 tahun. Tempoh 3 tahun. Okay, tempoh 3 tahun. Ini you cakap kat lain cakap dengan saya. Okay, and then kita nak tambah satu lagi kadar. Kadar dia bagi ialah berapa persen? 4%. 4%. Okey, 4% ni kita type 4%. Okay, yang ini dia dalam bentuk percentage 4%. Kita boleh type saja 4%, dia automatik tengok dia buat 4%. Okey, so kita dapat kadar 4%. Okay, ini ialah formula. So sila tengok dengan betul-betul sebabnya formula ini agak sukar. Sebabnya kalau you kali pertama tengok maka dia nampak macam pelik. Saya nampak ada orang bagi mesej. Saya tak akan baca mesej WhatsApp saya tak dan. Saya nak mengajar. Okey, sama juga. Okey, untuk buat ansuran, dia ada dia punya ansuran. Ansuran ialah dipanggil PMT ataupun dalam bahasa pendek dia payment. Kita nak buat payment PMT. Okey, kena type PMT. Lepas tu buka kurungan. Okey, dalam buka kurungan ini kita kena merujuk kepada berapakah kadar yang rate ni, dia tulis rate tu. 5. Kadar yang dikenakan berapa persen? 5. 4%. So bila mulakan 4%, jangan tulis 4% tu, tetapi kita kena alihkan cursor tu tuju ke tempat yang kita buat ni, 4%. Alright. Okey.
absolute reference. Bila kita rujuk kepada tempat yang tidak berubah-ubah ini, kita kena lockkan dia. Artinya kita kena tekan F4 ataupun function F4. Okey. Tekan F4. Alright dah? Dah. Okey, lepas tu okey, 4% ini untuk setahun. Jadi kita kena buat bahagi 12. Kenapa kita kena buat bahagi 12? Sebab ansuran kita nak bayar tiap-tiap bulan. So kita kena bahagikan dengan interest tu kena pecahkan untuk tiap-tiap bulan. So tak payah kira, just buat formula saja. Jadi kita dah tahu dah. Okey, lepas tu buat tekan koma. Tekan koma and then kita perlu tengok dipanggil dia punya NPER. Okay, NPER ni stand for kalau tak silap apa net present macam tu kot. Tapi ayat mudah dia ayat mudah dia ialah kita nak tengok berkenaan dengan tempoh dia. Nilai dia nilai tempoh dia. Maknanya kita nak bayar berapa lama? Kita nak bayar selama 3 tahun. So kita berujuk kepada 3 tahun ini. Pergi balik kepada 3 tahun dan lock dia. Bila kita tuju ke tempat yang lain, kita kena lock dia. Lock dia. Jangan lupa lock. Bila lupa lock nanti dia kira. Tetapi ni 3 tahun. Tadi kalau rate, kita dah bagi dengan 12 tiap-tiap bulan. Sekarang kalau misalnya kita punya tempoh pun, tempoh kita kena tukar kepada bulan. Kalau ni 3 adalah 3 tahun. Kalau nak bagi bulan, kena darab pula dengan 12. Boleh? Boleh. Okay, and then tekan koma. Ini kita nak tengok, kita nak penuhi yang akhir sekali. Yang yang akhir tu dia punya PV ataupun present value dia. So present value dia ialah kita nak merujuk kepada berapa hutang yang kita buat. Maknanya dia nak tolong kira lah. Kita nak hutang berapa? Kalau kita nak hutang, contoh kita katakanlah kita punya staff semua ambil these facilities. Semua nak ambil duit ni kan, jadi bayar tiap-tiap bulan. Boleh? So, pergi kepada pinjaman, klik. Klik kat sini. Macam tu. Dia jadi J4. Okey. Tutup kurungan. Tutup kurungan. Dan tekan enter. Mudah sangat koyak Alif oi. Tak apa, nanti saya akan tengok siapa yang ada masalah you boleh share lah. Kalau ada masa saya boleh bantu sikit-sikit. Tak dapat Okay? yang ni. Bro, kenapa saya dapat bro? saya Tak dapat dapat yang ni. negatif 620 Betul. Tak ada kurungan pun? Tak ada kurungan. Okey, kalau nak tukar dia jadi kurungan, pergi di atas ni. Pergi di atas ni, tekan kat ujung sekali tu dia ada currency. Okey. Kalau you ada dah pernah buat untuk Malaysia, dia tukar automatic ringgit Malaysia. Kalau tak ada, dia akan tukar automatic US dollar. Oh. Klik dah. Boleh. Dapat. Prof, ulang Prof, tak dapat. Okay, Prof, dapat. dia keluar value lah Prof. Boleh tak ulang yang bab ansuran ni? Ulang lah Prof. Boleh. Saya tahu, saya Lepas. mengajar memang saya kena ulang. Don't worry. Okey, saya akan ulang sekali lagi macam mana nak buat. Okey. Pertama sekali. Tekan sama juga. Dan type PMT. Type PMT. PMT ni ialah function dalam ni. Sebenarnya kita ada banyak formula di dalam Excel ni. Tetapi tak apalah, jangan ajar semua. Saya tak ajar semua. Saya ajar yang mana yang penting saja untuk kita. Okey. PMT buat dalam buka kurungan. Okey. PMT buka kurungan. Lepas tu kita akan pergi kepada kadar.
Yang pertama pergi kepada kadar, dia tulis kat situ rate kan. Pergi kepada kadar. Berapa banyak kadar kita nak charge. Kita akan cari di mana yang kita dah buat. Kadar ini kita boleh buat gini ataupun kita boleh type, tak ada masalah. Okey, kita nak type saja 4% di atas pun boleh. Cuma saya tak suka untuk buat type di atas kerana apa? Bila kadar tu berubah, kita kena tukar satu-satu. Kalau ada 1000 data, penat nak tukar satu-satu. Okey? Jadi apa yang kita kena buat ialah kita tukar dekat bahagian kadar tu, dia akan ubah automatik. Okey, contoh. Kadar 4%, kita klik 4%. 4% ini merujuk kepada tahun. Jadi bila kita rujuk kepada satu field yang berbeza macam ni, kita kena lock dia. Macam mana nak lock? Tekan function, tekan F4. Ataupun terus directly tekan F4. Okay. Then divide ataupun bahagi dengan 12. Kerana apa? Dia mesti kena bahagilah. Ansuran ni dalam Malaysia ada tak ada orang yang suka bayar setahun sekali. Dia teruk nak bayar. Jadi apa yang dia bayar ialah oleh kerana orang yang bergaji ni biasanya nak bayar bulan-bulan. Okay, bila bayar bulan-bulan ni kita kena bahagi dengan 12. Kenapa? Kita nak buat ansuran secara bulanan. Okay. Lepas sudah siap yang ini, kita tekan koma. Tekan koma ni ialah untuk kita pergi kepada yang kedua. Kita nak menguruskan dia punya tempoh. Okey. Kita nak tengok tempoh dia. Jadi bila kita tengok tempoh dia, tempoh kita yang kita buat ialah dalam bentuk tahun. So sekali lagi, kita rujuk kepada tempoh di bawah ni ialah kita pergi kepada 3 tahun. 3 tahun dan kita kena lock dia. Function F4. Lock dia. Okey, bila kita lock dia, kita darabkan dengan 12. Kenapa kita darabkan dengan 12? Kerana tempoh yang kita buat di bawah tu ialah selama 3 tahun. Kita nak jadikan dia selama 3 tahun dalam bentuk bulan. Jadi kita kena darabkan 12. Okey, yang ini tak apa. Memang dalam setahun kita tak pernah berubah. Dalam tahun 10, dalam tahun 9 tak ada. Dalam setahun mesti 12. Lepas tu, koma, ada food delivery. Belum sarapan ni saya ni. Siapa belum sarapan semua? Okay. Kemudian yang terakhir ialah, selepas kita koma lagi, dia nak tengok berapa banyak pinjaman yang dibuat oleh staf tersebut. Pinjaman ini boleh berubah-ubah. Kita buat mula-mula secara auto tadi kan. Maknanya semua orang, katakan semua orang buat 9, ambil 3 bulan. So kita boleh ambil semua. Just pergi rujuk kepada dia punya berapa banyak pinjaman yang dipinjam. Pergi kepada jumlah pinjaman tersebut. So ini dia punya ni. Kalau siapa yang tak boleh buat, cuba ambil snap dan tengok. Ini formula dia. Cuba, kalau tak boleh juga, cuba type. Type. Tengok jadilah. Okey, cubalah ni. Okay, selepas ni boleh rujuk balik pada saya punya rakaman ini. Kalau tak tahu juga, boleh buat pelan-pelan. Maknanya lepas satu, pause, tengok buat apa. Buat. Jadi, kita lama-lama kita boleh buat lah. Okey, tekan enter. Bro, nak tanya boleh bro? Boleh. Bro, saya jadi MYR lah, tak jadi RM. Itu kita punya setting. Tak ada masalah. Setting nanti saya ajar lain lah. Yang itu setting kat bahagian kita punya setting di luar. Bukan di dalam ni. Dia dalam komputer tu. Komputer tu dia tak setting RM. Dia setting MYR. Duit Malaysia tu MYR. Betul juga tu. Tapi kita kadang-kadang tak selesa nak tengok kan. Yeah. Kalau dia keluar value, kenapa Prof? Ada masalah value. Kalau keluar value ada masalah. Masalah Okay, apa? keluar value ni, cuba tengok sekali lagi. Bila you buat PMT, buat dalam kurungan, you tengok kat you punya formula tu. Dia letak koma ke dia letak semicolon? Oh, okay. Koma? Ya, PMT. Perkataan 3 tahun tu sebaris satu kolom kot.
Lain-lain boleh. kolom sebab tadi saya pun silap. Dah betulkan lain-lain Kalau kolom dah dapat. tiga ni, tahun ni tak boleh duduk dalam sekali tau. Tahun tak boleh tulis. Dia mesti nombor saja. Okey. Tukar nombor saja. Tahun tu tak boleh Betul. tulis. Kenapa saya punya jadi Patut negatif? lah. Faham. Negatif. Baru tahu. Negatif tu sebab tak letak tukar currency kat atas ni. Pergi kat atas ni. Tengok kat saya tunjuk cursor. Kat atas tu ada currency. Tekan yang tu. Okey Prof, tapi asal negatif? Tekan atas ni currency. Cun Prof, dapat. Dapat okey. Kalau saya tukar dia kepada number, dia akan negatif macam you all ni. Betul? Nampak tak? Sama tak yang atas ni? Saya tukar ni kepada number. Dia akan dapat negatif lah. Okey. Kalau saya nak tukarkan dia kepada dalam bentuk ringgit Malaysia, saya tekan currency. Sorry. Tukar currency. Saya pun dah tak tukar, tak dapat warna ni. Tak dapat. Tapi saya boleh ubah kalau nak ubah, kita buat macam ni. Pergi kepada, ini saya tak mau ajar sebenarnya buat ni you all ni. Okey, tekan format cell. Dia ada format kat situ. Okey, bila pergi, kalau nak ubah cara ni, pergi right click. Lepas tu pergi format cell. Tekan format cell, cari currency. Okey, currency tu yang tadi MYR pun boleh ubah. Kalau nak tukar kepada simbol RM, cari RM. Baik Prof. Okey, and then kita kalau nak dalam negatif macam ni. Kalau nak dalam kurungan, pilih yang kurungan warna merah. Kalau nak kurungan warna hitam, boleh juga kurungan warna hitam. Okey, contoh saya nak kurungan warna hitam. Klik OK. Tu dia tukar kurungan warna hitam. So nak copy, kat ujung tu, cursor, double click. Tak ada kurungan Prof. Lecturer, maksudnya kalau yang korang merah tu belum dibayar. Kalau korang hitam ni sudah dibayar. Maksudnya dalam insurans tu. Kalau kita tulis direct macam ni boleh kan? Direct kira 9,000 ni kali dengan kadar 4%, kita tulis direct. Tak guna sistem currency lah. Boleh? Punya dia lah RM. Boleh tapi tak dapat markah lah. Sebab kita sekarang nak buat Excel. Excel ni kita buat formula. Tapi kalau kita ada kaedah lain untuk kita nak kira direct pun tak ada masalah. Boleh. Prof, kalau tak ada kurungan Prof? Tak ada kurungan pun tak ada masalah. Itu cuma format dia. Saya tak strict berkenaan dengan tu. Last lagi sekali please. Tak jadi. Sekali lagi. Prof, apa tadi Prof? Kenapa ada negatif tu Prof? Ni. Saya tak larat nak ulang lah. Saya copy paste kat sini je. Ctrl C, saya copy. Lepas tu saya Prof, semua ni record kan Prof kan? record. Tengok formula kat atas ni guys. Ini formula kat sini, nampak formula tu. Kalau formula tu tak sama dengan yang ini, memang tak jadi. Ini Prof, untuk yang lain atas. amount tak sama Prof. Prof, Alah Prof, amount tak sama. Amount tak sama dengan Prof punya macam Saya dapat yang 500 lebih. 80 tapi yang 58. Kalau Memang amount tak sama, tengok dia punya pinjaman dapat 21,000 ke? Betul sama? 1,000. Betul sama. Yang ini 3 ke? 3 betul? 3, betul. Ini 4%? Betul. Betul? Ada kali 12? Ada? Ada. Bahagi 12? Ada. Ada? Ayah. Dapat 583. Dapat berapa? 583.69. 0.33. Sama. Saya tak. 583. Kenapa lain-lain ada seorang 33, seorang 69? Ya betul, 583.69. Saya pun 33. Takut Okey, ada dah dapat, silap tapi dekat saya ni, negatif. F4. Memang negatif tadi saya Lagi cakap. kita nak buat apa? Negatif tekan currency. negatif Negatif tekan currency kat atas ni. Okey, dekat. Okey. Negatif ni dia tak kisah negatif ke kurungan sama. Betul tu, betul. Don't worry. Okey. Saya pun boleh buat negatif kalau saya nak. Saya tukar format cell. Format cell tukar dia kepada negatif. Boleh, tak ada masalah. Sama saja tu. 620 negatif. Sama.
Okey. Nanti tengoklah rakaman balik Alright, yang amount tak sama pun tengoklah. Mana pun saya tak tahu lah tu saya tak tengok. Kalau saya tengok saya boleh juga. Tak apa Prof, nanti kita tengok balik rakaman buat balik. Okey. Prof nak tanya Prof. Hmm. Macam mana Prof buat currency tu dia tak ada RM depan lah? Tak ada RM? Ha. Tak Yang mau dekat tujuh. tak mau ada RM ke? Ha. Siapa punya tu? You punya tak ada RM? Salam. Yang 7,000 tu gaji pokok tu dengan Oh, yang ni follow tak up ada time. RM. Yang tak ada RM sebab you kena tekan koma ni. Jangan tekan Tak, saya- RM ni. Kalau RM ada ringgit tu. Tak, saya punya accounting tu ada RM. Jangan tukar accounting. Tukar kepada currency. Tukar ni kat sini currency. Tukar kepada number. Tukar number, tekan koma. Nampak koma ni? Oh, dia jadi accounting. I see. Okay. Thank you, Prof. Thank you. Alright. So, seterusnya. Okay guys. Lupakan nak ansuran. Nanti tengok. Kalau tak siap juga, tengoklah rakaman. Harap-harap at least adalah satu yang menjadi. Asyik tak jadi je semua. Buat sampai jadi. At least adalah satu jadi. Asyik tak jadi. Baik, Prof. Okay. Yang keempat. Okay. Yang Prof. keempat ni. Prof, Ya. kejap. Yang kejap. Kejap ya. Yang around tadi boleh tak tunjukkan dia punya apa tadi? Dia punya format tadi. Saya nak snap. Tak dapat tadi. Ansuran. Elong. Allowance tadi saya nak ada punya format. Format. Nak formula ke format? Formula dia. Format. sorry. Saya nak snap. Ni Nak buat formula je. dia kat sini ni. Konversi. Okay. Ni saya letak kat sini lah. Yang mula-mula ni formula dia. Okay, saya ada letak ni formula dia Saya buat formula dia pada line yang pertama je Okay, untuk pinjaman ini formula dia. Itu saya tersilap tadi. Sekejap Okay, lain-lain. Okay, untuk yang ini, ni formula dia. Okay, ni saya buat nota kat sini, formula. Boleh nampak Saya besarkan sikit formula tu. Okay, sekarang yang keempat. Jadual pemberian bonus adalah seperti yang berikut. Dia bagi formula bonus ni ialah siapa yang prestasi dia sederhana iaitu 70 akan dapat 1 bulan. Siapa yang dia punya prestasi dia 80 ke atas, dia dah akan dapat 1.5 bulan. Kalau dia 90 ke atas, dia dapat 2 bulan. Okey. Yang ini kita kena ambil dulu, kita punya ni kena copy. Letak dulu di bahagian sini. Letaklah mana-mana pun tak apa. Okey, ini kita nak buat dia formula dulu. Okey, so kita mula-mula sekali kita nak tentukan dia ni dapat bonus berapa bulan. Dapat 1 bulan ke, dapat 2 bulan ke, dapat 3 bulan. So kita nak tengok dipanggil kadar bonus lah. Boleh tak kita cakap kadar bonus? Boleh. Kita tulis kadar bonus lah. So kadar bonus tu ialah maksudnya dia akan terima sebulan ke, dia terima 2 bulan ke, ataupun dia terima 1.5 bulan. Boleh? Kadar bonus. Okay, tulis tajuk dia dulu, kadar bonus. And then yang ini tengok formula dia. Yang ini kita kena pakai formula dia ialah menggunakan VLOOKUP. Okay, gunakan VLOOKUP. Macam mana cara nak guna VLOOKUP? Okay guys, fokus. Ready? Table ada dah table? Ada. Ada semua Okay.
So kalau dah ada, kita kena buat langkahan pertama ialah, sekejap Okey. So yang pertama ialah kita kena buat, kita kena highlight satu benda dulu. Okay. Are you with me guys? Yes. Okay, thank you. Yes. Pertama sekali saya nak you highlight benda ni. Highlight. Nampak tak apa yang saya highlight? 70, 80. Nampak. Kita kena highlight ni dulu. Dah? Dah. Bila dah highlight, ke atas sebelah ke kiri ni dia ada tulis kat sini J apa-apalah. Kadang-kadang you letak kat 18, kadang-kadang you letak kat J apa tak kisah. Janji dia duduk atas ni. Nampak tak name box, nama dia name box ni? Nampak. Nampak tak cursor saya pergi kat name box ni? Clear Prof, clear. Clear. So saya nak you tukar tulisan ni. Saya tak mau J something tu. Apa yang saya nak minta you ubah ialah kepada nama dia. Okay. Katakan saya nak tukar dia kepada nama bonus. Tukar kepada nama bonus. B-O-N-U-S. Huruf besar pun boleh, huruf kecil pun boleh. Tak ada masalah. Udah tukar? Dah. Bila tekan enter. Okey. Kena pastikan bila saya highlight kat sini ni, bila kan saya tengah highlight lagi ni kan. Nama dia dah tukar kepada bonus. Dah buat belum? Dah. Clear. Dah. Okey, kalau dah buat cantik. Dia mesti ada kalau kita buat satu dia tak jadi. Nampak Kalau satu dia tak keluar bonus tu. Nampak tak kita pergi ke sini satu-satu tak boleh. Kalau kita pergi secara semua baru dia jadi bonus. Dia kena begitu. Faham Faham. Alright. So macam mana cara kita nak buat? Bila dah ada yang itu, then kita tekan sama juga. Lepas tu tekan VLOOKUP. Dia bila saya baru type VLO pun dia dah keluar kat bawah ni VLOOKUP. So boleh double click VLOOKUP tu. Double click. Bila kita double click dia automatic Dia automatic keluar kat situ. Boleh guys? Boleh. Alright. Boleh. So Lagi sekali bro, lagi sekali. Lagi sekali. Apa yang lagi sekali? Hilang VLOOKUP ni. VLOOKUP tu macam mana? Lagi sekali ulang Type balik. je. Type tu. Type je. Type je VLOOKUP. Lepas tu Okey. tak kurungan. Type. Lembab lah Zik. Sorry lah, ambil air. Okey. Ingat yang semua orang kena buat ni. Tugasan 2 nak kena buat. Baik bro. Alif tu duduk kerja tension dia tadi. Buat tension. F4 tak jadi. Tak payah buat F4. Mana dia perlu F4 ni? Jadi tadi dah tak tekan F4 pun dia risau ke F4 dia. VLOOKUP. And then buat ni. Sekarang ni kita kena rujuk. VLOOKUP tu kita nak rujuk kat mana? So, apa yang kita kena tengok ialah kita nak tengok kepada prestasi. Mana prestasi? Markah prestasi kita ialah ada di bahagian kolom F ni. Okey, kita nak tengok markah prestasi kita. Ataupun markah prestasi staff, masing-masing staff lah. Okey. So, mari kita pergi kepada yang pertama ni, lookup value ni pergi kepada prestasi. Tak ada F4. Tapi dia kebetulan tulis F4 kat situ. Boleh type. Alif type. Duduk kerja stres tak boleh nak buat. Lupakan yang tadi, ambil yang ini. Okey, jangan satu tak buat, semua tak boleh buat. No. Kadar bonus dia formula lain. Tak ada guna tekan-tekan F4. Jadi F4, tekan koma. Dah tekan koma? Dah. Tekan koma, yang ini nak rujuk kita dia kata table array. Table array tu maksudnya ialah kita nak rujuk table yang mana?
Tadi kita dah buat nama, ingat tak kita dah buat nama tadi bonus? Ha. Type bonus. Kalau huruf kecil, type huruf kecil. Kalau huruf besar, type huruf besar. Bila kita type bonus, automatic dia akan highlight warna bawah ni. Tu maknanya betul lah tu. Oh, faham. Betul. Kalau dia tak highlight, maknanya tak betul. Prof, kejap Prof, kejap Prof. Hmm. F4 tu klik yang mana Prof? Ni. Markah prioritas ini. Nampak tak cursor saya tengah konak-konakkan dia? Tu. Rujuk kat sini. Dah? Dah, Prof. Dah. Kalau dah, tekan koma. Lepas tu, kita nak rujuk dalam kita punya table array ni, dalam kita punya rujukan ini, kita nak rujuk yang mana? Kolom 1 ke kolom 2? 2. So, kita nak rujuk kolom 2. So, type 2 lah. Sebab kita nak tengok kadar bonus kita nak beri kan? Tekan tutup, sekarang tutup kurungan. Bila tutup kurungan, maka kita akan dapatlah nilai berapa banyak kita kena bayar bonus kat hamba Allah ni. Okay, and then kita just, kalau tak mau double click pun kan, tarik macam ni, bila sampai kat hitam ni, klik, hold, right click tu hold, jangan lepas, tarik ke bawah sampailah dia copy. Pun dapat. So kita dah tahulah ada orang terima 1.5 bulan, 1 bulan. Okey. Sekarang kita bagi contoh sikit, adalah seorang yang tak perform. Contohnya yang ini. Kita buat 73.4 ni, kita buat 69. Bila 69 dia tulis NA. Not applicable. Okey. Sebabnya Tak dapat bonus. dia tak dapat bonus. Maksudnya dia tak dapat bonus. Oh, okey. Okay, dia tak dapat bonus. Cuma oleh kerana Select kan ni, select. so yang ini dia automatik lah. Dia kata dia ni tak dapat bonus. So bila kira pun dia takkan dapat lah duit tu. Ini contoh. Tapi sebenarnya tak sesuai kalau kita buat NA ni. Maknanya macam tak betul kan. Sepatutnya letak je lah kosong. Apa pula si Ihsan mau ni nak buat apa? Nak conteng-conteng ke? Tak payah Ihsan. Saya ikut. Okey, so yang ini 69, katakanlah yang ini tak ada dalam konteks lah. Kita jadikan dia 73 balik tadi. 73 apa dah? 74 saya bagi contoh je. 3.4. Kalau dia bawah 70, dia takkan dapat. Maknanya betul lah tu kita punya calculation. Okey, alright. Clear? Habis bonus. Dan sekarang ni, tadi ialah kadar bonus. Sekarang ni kita nak tahu jumlah bonus lah. Betul. Kita nak tahu jumlah bonus yang dia terima tu berapa. Dalam bentuk... Prof, sekejap Prof. Ya. Prof nak tanya, lepas F4, lepas kita tekan kadar prestasi, markah prestasi tu, lepas tu koma, lepas tu bonus kan? Betul. Lepas tu tutup kurungan. Buat dua dulu tu. Tengok, saya copy dulu Okey, format dia macam ni. Tengok kat bawah ni. Okey tak? Kalau sama apa ya? Okay, betul. Terima kasih Prof. Okey. Ni formula. Saya ada buat nota kat sini nanti. Saya akan share juga benda ni nanti dalam kat you all. Nanti you tolonglah tengoklah satu-satu, tengok buat ruangan tu semua kena sama dengan saya. Baru dia akan okey. Kalau tidak nanti you pening. Tengok alamak pasal apa dia J, kenapa dia bukan K kan. Bila kita letak kat kolom yang lain-lain dia akan pening sikit. Ya. Prof, yang dua tu, yang dapat dua tu, yang hujung tu, dia dalam kurungan, dalam apa, dalam lingkungan bonus kan? Dalam petak bonus kan? Dalam Kan ada bonus. apa? F4. F4 bonus, lepas tu apa Ni. koma 2. F4 ni, ini dua. Mana? Dua ni ke? 2 yang atas, ya betul. Dua atas ni bukannya bonus dua, dia dapat dua bonus. Ini ialah bila dia merujuk kepada kolom bonus ni, kita rujuk kepada kolom kedua. Okey. Bukan jumlah bonus dia terima Kolom kedua dalam bonus lah. Bukan. Tengok kat bawah ni pun dia terima 1. Tengok dia tulis sini tetap 2. Kan? So yang ini maksud 2 tu bukan bonus yang dia terima. Itu ialah maksudnya dia merujuk kepada dalam table bonus ni Dalam kan, ni
dia merujuk kepada kolom kedua. Ni kolom pertama, ni kolom kedua. Oh, okey. Dia Okey, right. okey, dapat. Dapat nah? Okey, clear. Penat aja. Okey. Jumlah bonus. Now jumlah bonus. Jumlah bonus darabkan sajalah kan. So darabkan. Okey, macam mana cara nak darab? Ialah tekan sama juga. Yang ni simple saja. Tak ada F4, tak ada alif. Yang ini tak ada F4. Jangan stres. Duk kerja koyak je, okey? So, bonus dia ialah 2 bulan. Maknanya darab 2, pertama L4 lah. Ni bonus dia, kadar bonus dia. Kena darabkan dengan gaji dia. Gaji dia ada di sini. So, gaji. So, kita tekan enter. So, dia akan dapat bonus 14,000 lah. Okey. So, kita double, ni panjangkan dia. Kadang-kadang dia satu turun sampai bawah. Kita naikkan balik. So, ini ialah jumlah bonus yang masing-masing akan terima lah. Jumlah bonus. Habis. Soalan 4. Okay, soalan 5. Ni habis lah. Kirakan jumlah bonus yang akan diterima kan. Ni habis. Ni formula dia senang ya. Okey. L4 darabkan dengan idol. I4. Darab I4. Betul tak? Formula dia ialah L4 darab I4. Okey. Ini formula dia. Okay, now. Yang ke-6. Allowance khas akan diberikan kepada staf yang mempunyai markah prestasi melebihi 90 atau, ada perkataan atau tu Atau tu penting, perkataan atau tu. Kena baca betul-betul ni, atau. Saya besarkan dia sikit. Lepas saya atau. Okay, atau. So, allowance khas akan diberikan kepada staf yang mempunyai markah prestasi melebihi 90 atau markah sasiah. Ini ayat ni, tak habis. Okay. Sikit. Alright. 10. Okey. Atau markah sasiah melebihi 17. Yang ini kita kena pakai what if. Okey. Seterusnya ialah kita nak tengok allowance khas. Tajuk dia allowance khas tadi kan? Allowance khas. So kita nak tengok siapa yang terima allowance khas ni. Siapa yang akan terima allowance khas, kita dah bagi syarat. Siapa yang boleh dapat allowance ni kalau prestasi dia melebihi 90 atau sasiah dia lebih 17. Okay, macam mana cara kita nak buat? Okay, ini pun agak rumit sikit. So, sila tengok betul-betul. Dia panjang, proses dia panjang. Jadi, so kena tengok betul-betul. Tekan sama juga. Dah guys? Lepas tu, if. Huruf besar tak apa, huruf kecil tak apa. If, tutup kurungan. Buka kurungan. If, buka kurungan. Sekarang dia cakap berkenaan, dia cakap tadi ada 2 keadaan kan? Ada dua syarat. Sama ada dia dapat prestasi tu lebih 90 atau kita punya sasiah lebih 17. So ada atau kan? Kalau ada atau, so if ni kita kena letak sekali lagi, iaitu kita letak OR. OR tu or, atau. Okay. If, atau. Kalau dia kata syarat dia ialah markah prestasi dan markah sasiah mesti 17. Yang itu cara kira dia kena tulis N kat sini. Kalau dia ni dia N lah. Kalau yang ini dia OR. Okey, sebab dia punya syarat dia ialah atau. Boleh faham And then kita buka kurungan sekali lagi. So
So apa yang kita nak kena tengok? Kita kena tengok dia punya test dia, logical test. Maksud logical test ialah kita kena pertama syarat dia ialah tengok kepada markah prestasi. So markah prestasi kat mana? Ini markah prestasi. Okay guys, nampak tak cursor ni? Markah prestasi. Saya pergi ke markah prestasi, dia akan automatic pergi kat sini, dia ada F4. Markah prestasi mesti lebih besar daripada 90. Lebih besar tu tanda tu. Boleh nampak tak tanda tu guys? Boleh. Yang itu ialah kita punya equation kita lebih besar daripada 90 atau dalam kurungan ialah 90. 90 betul lah. Kita letak nombor 90. Lepas tu letak bagi koma. Ataupun yang kedua kita nak tengok markah sasiah ni, markah sasiah. Okey, pergi kepada markah sasiah. So, markah sasiah ni kita dapat G4. Dia mesti lebih besar daripada 17. Ini syarat kita. Okay? Are you with me guys? Tutup kurungan. Ya bro. Tengok dulu. Tengok balik step satu-satu. Kita type betul atau tak betul. Jangan koyak sangat. Prof, tak boleh ya, Prof? Masuk tekan enter ke bro? Tengok. Jangan kira tak boleh. Tengok tu. Apa yang tak boleh? Apa yang tak betul tu? Type. Tak, semua lengkap ya bos. Tapi dia keluar missing formula tak apa. Tak missing kan. Nanti dulu. Oh, belum lagi. Belum siap lagi. Type je Kalut dulu. benar Type. Aziz ni. Belum habis lagi. Ya Allah. Aziz ni kalut bos. Kena uninstall Excel tu. Aduh. Aku senyap aku kena. Okey. Tekan. Function F4 memang tak ada tekan ya. Jangan tekan lagi. If or F4 lebih besar daripada 90, G4 lebih besar daripada 17, tutup kurungan, tekan koma. So kita nak bagi dia duit kan, berapa ringgit? RM200. Letak type RM200. Siapa yang betul dapat 90 ke atas atau dapat sasiah 17 ke atas, kita bagi dia RM200. Selain daripada tu, tekan koma, tak dapat apa-apa. Dapat kosong. Tutup kurungan. Okey, pastikan semua dah lengkap yang ini. Baru tekan enter. Dapat bro. Dapat bro. Wow, betul bro. Aziz ni kalut benar. Dapat bro. 200. Okey, betul. Dapat. Okey, sekarang copy. Ada copy ke bawah sikit ni, kita naikkan sikit. Ada yang terima, ada yang tak terima. Kan? Betul. Dapat Aziz. Muka macam koyak dapat. Dia mesti ada kosong masa ada 200. Kan? Maknanya syarat-syarat tu dia kena lah. Boleh? Boleh bro. Okay. Boleh Prof. Boleh. Okay. Sekarang pukul apa dah ni? Pukul 10 suku dah. Okay. Selesai. Isu yang nombor 6 selesai. Allowance kita boleh kira dah. Kirakan jumlah gaji bersih staf termasuk bonus. Yang ini urusan campur tolak je lah kan? Prof. Ya. Yang 200 tadi tu kita yang bagi 200 kan? Tak ada dalam soalan kan? Ke ada tulis dalam soalan tu? Oh, betul lah. Saya sebenarnya ada allowance khas 200. Boleh tambah sikit. Okey, lepas tu tak nampak. Allowance khas RM 200 akan diberikan kepada staf. Okay. So kita bagi pada staf yang ada syarat yang dipenuhi lah. Okay. So ini saya ambil formula satu lagi.
Allowance khas. Okay, formula ada tu. Alright, so seterusnya dia kata kirakan jumlah gaji bersih. So gaji bersih ni kira sendirilah. So masing-masing ada gaji dia tera nak kira ni. Okay. Gaji bersih mestilah kena tolak siap-siap kan? Gaji bersih tambah bonus. Okay. Gaji bersih kita mulakan dengan sama juga. Mula-mula kena tengok gaji pokok dulu. Gaji pokok. Lepas tu ada tolakan. So kena tolak lah. Tolak dulu dengan kita punya tolakan. Tambah balik dengan allowance. Lepas tu ansuran kena tolak. Tolak lah kan? So ansuran ni kena berhati-hati. Ansuran sebab dia dah negatif. So kita kena buat campur. Jangan buat negatif. Kalau negatif-negatif dia akan tambah. So kena tambah ansuran. Kenapa? Sebab dia buat pinjaman. Kita tolak siap-siap. Lepas tu tambah lagi. Semua buat tambah je. Tambah. Ada satu yang kita tolak tadi iaitu tolakan. Tambah bonus. Lepas tu tambah dengan allowance khas. Okey. Ini ialah kita punya gaji yang kita dapat lah. 20,000. Masing-masing lah. Prof, pinjaman nak kena tolak lah. Pinjaman? Pinjaman tak boleh. Pinjaman ni jumlah dia kita dapat. Yang ni jangan tolak. Tolak ansuran. Yang ansuran. Ansuran sahaja. Tambah. Ansuran tu formula dia saya tambah lah. Sebab apa? Kita punya ansuran dah negatif. Bila dah negatif kita cuma buat tambah je. Okay. Yang tolak apa lah, Prof? Ni guys, tengok ni. Ni formula dia. Pastikan formula sama. Nampak tak? Tengok formula tu. Dah? Belum. Satu je tolak, yang lain semua tambah. Masa tekan enter, Prof. Gaji pokok tu. Prof nak tengok jawapan sama tak, Prof? Boleh. Baik, Sekejap. Ni siapa yang tak tengok formula tengok kat atas ni. Okey, mantap, Prof. Okey. Boleh lah. Okey. Ya, soalan tak habis ni. Kirakan jumlah staf yang menerima bonus mengikut kategori prestasi. Kirakan jumlah staf yang menerima bonus mengikut kategori prestasi. So kita nak tengok jumlah staf yang terima bonus lah. So kena tambah kat sini ni. Jumlah staf. Okay, so apa yang kita nak buat ialah kita nak tengok staf yang dapat bonus sebulan ada berapa orang, yang dapat 1.5 ada berapa orang, yang terima 2 bulan ada berapa orang. Itu kita punya matlamat lah. So staf kita ada berapa orang? Ada 10 orang. So kena make sure ada jumlahnya 10 lah. Okay, kita ada 10 orang staf.
Okay. So kita nak tengok berapa orang yang dapat 1, berapa banyak yang dapat 1.5, berapa banyak dapat 2. Okay. So sekarang ni dah ready? Dah bang. Okay, tekan sama juga. Dah ready. Tekan sama juga. Lepas tu tekan count if. Type count if. Kau tak nampak? Count if. Make sure bila you buka kurungan dia keluar benda bawah tu. Kalau tak keluar maknanya salah. Cara kita type salah. Maknanya kalau keluar maknanya betul dah tu. Count if. Okey dah? Okay bang. Okey. Count if. Lepas tu pergi kira kat mana yang ada senarai tu di atas ni. So senarai ni kita kena lepas count if. Kita pergi tarik cursor kita dan kita highlightkan yang mana yang kita nak kira tu. Kita highlightkan semua. Okay, nampak tak saya highlight? Maknanya saya highlight daripada L4 hingga L13. Yang ini Alif akan koyak lagi lah. Sebab bila kita buat macam ni, kita kena tekan F4 semula. Function F4. Kita kena lock. Kita nak rujuk kat satu tempat tu. Itu saya buat di office. Kalau misalnya tak boleh lah F4 tu juga Alif. Kan? Type lah satu-satu ringgit tu. Ringgit tu boleh type tu. Depan L tu type ringgit tu kan atas nombor 4 ada ringgit kan. Tanda dollar tu. Type satu-satu. Apa saya try di office dulu. Okay. Saya tengok balik rekaman, saya try di office. Pakai handphone Lif. Mana boleh handphone? Tak, saya try di laptop ni tak boleh. Ya, tak boleh. Okey, tak apa. Nanti try lain lah. Dah tengok balik rekaman. Lebih makan. Okey. So count if dah? Dah. Okey, dah siap ini. Lepas tu tekan koma. Kita nak merujuk kepada bonus tu pada rujukan yang mana? Sebelah ni je lah. Sebelah ni ialah rujukan sebulan ni kan. So kita pergi ke sebelah ni. Alihkan cursor pergi ke 1 tu. Okey, dia akan automatik pergi K18. Terpulanglah kat mana you punya letak bonus per bulan tu, kat situlah dia akan rujuk. Bukan mesti K18 Ikutlah kat mana you letak. Kadang-kadang you letak dia punya position tu tak sama dengan saya. Bila tak sama, dia akan lain sikit lah. Okay. Tutup kurungan dan tekan enter. So kita dapatlah 2 orang. So tarik je copy paste yang sampai 2 bawah ni. So kita dapat yang 1.5 bulan pun 4, yang 2 pun ni. Kalau kita nak test sama ada kita ni betul atau tak betul, kita test satu ni kat bawah ni. Kita tukar kepada 1.5. Tengok dia ubah. Maknanya betul lah tu. Okay, itu test test. Kita tengok formula dia, Prof. Okay. Yang jumlah staff tadi. Okay, nah. Tu. Ya. Kat atas tu formula. Tulisan tu tak ada besar lah. Yang tu ya besar dia. Tapi boleh nampak kan? Ya dah? Boleh. Dah sampai cemerlang dah sampai cemerlang kan ni. Right. Hebatnya tu. Rasa macam mudah lah pula ya. Okay. Last kali dia kata sisihkan jadual. Sisih ni sort lah. Susun jadual tu mengikut gaji bersih dan bonus secara menaik. Secara menaik ni maknanya sekarang ni kita kena highlightkan semua ni. Highlightkan semua ni. Kena pastikan kita highlight yang data saja. Jangan highlight yang lain-lain tu. Highlightkan dia punya data saja. Dah?
Saya bagi contoh ni, saya kecilkan sikit lah. Baru semua orang nampak apa yang saya highlightkan tu. Yang warna grey tu saya highlightkan. So saya nak sort dia. Maksud sort tu ialah kita nak sisihkan dia, bahasa Melayu sisih. Bahasa putih sort. Okay. And then kita pergi kepada data. And then kita sort. Okay. Bila kita sort ni, saya punya lain sikit sebab saya pakai Apple, dia punya rupa ni lain tapi sama je dia punya isi. Sort, saya nak sort guna, dia kata dia suruh sort guna gaji bersih dan bonus. Daripada yang kecil kepada yang besar. So klik OK. So dia ubah lah automatik. Okay, nampak dia ubah. Prof, klik sekali Prof. Klik mana tadi? Tak perasan lah Prof. Okay, mula-mula highlight dah okey dah. Highlight dah okey. Okay, bila dah highlight, pergi kepada data. Tekan sort. Right. Okay, tekan sort. Okay, make sure kat atas ni dia tulis, dia ada tick yang my list has header ni. Dia klik. So klik. So header ni kita klik sekali. Sekejap. Kita highlight sekali lagi. Pastikan kita highlight semua dengan dia punya tajuk sekali kita highlight. And then kita pergi data, pergi sort. Okay. Now kita terus pergi ke arah kolom tu. Kita nak sort guna apa? Okay, kita tengok soalan lah. Soalan minta dia sort guna gaji bersih dan bonus. So guna gaji bersih bonus. Kalau dia minta guna allowance. Kalau dia minta guna nama. Ikutlah. Ikut mana yang dia minta. Okay. So klik gaji bersih bonus. Dia nak daripada kecil ke besar. Betul lah tu. Nilai dia mesti daripada kecil ke besar. Okay. Klik OK. So dia automatik dah ubah tu. So daripada bonus yang paling gaji yang paling kecil sampailah gaji yang paling besar. Okay. So siap. Sisihkan jadual. Dan last sekali ialah dia nak minta gunakan catapai menggunakan pivot table. So catapai ini ialah dia nak minta kita buat guna pivot table. Yang ini kita boleh tengok dalam soalan lah. Okay, kita tengok soalan. Sebenarnya ini baru tambahan ni. Saya tengok dalam keperluan soalan. Kita punya ni dia minta kita buat pivot table. Tak, saya lupa tengok soalan ni. Sekejap saya nak buka ni. Prof, ada yang lari ya Prof? Apa yang lari? Formula dia. Maknanya ada yang tak betul lah tu. Prof, tunjuk kat formula semua kat bawah tu nak snap. Saya lagi betulkan balik formula nah. Okey, sekejap kita pause sekejap. Saya nak tengok soalan Soalan tugasan kita ni dia ada minta buat pivot table. So pivot table tu saya nak tengok pivot table ni dia suruh buat apa. Tunjukkan model kereta dengan jumlah harga OTR menggunakan pivot. Lukiskan gambar Jepang yang menunjukkan model kereta dan jumlah harga OTR menggunakan pivot table. Model kereta. Okey. Ini sekarang ni kita buat bonus lah. Okey. So pivot table yang kita nak buat catapan ni ialah mengikut kita nak tengok guna kategori apa. Guna kategori ni lah. Kita punya bahagian pemasaran ni, pemasaran terima total gaji berapa, kewangan berapa, kita tengok yang mana yang paling besar penerimaan gaji. So macam mana nak buat pivot table? Okey, sekarang pivot table kita kena highlightkan dulu semua. Highlightkan dulu mana yang kita nak tengok. Okey, highlightkan dulu. Dah highlight guys? Yang last sekali untuk pivot table. Prof, kenapa kosong sir? Tak nampak ah. Tak keluar. Nampak? Okey. Tak nampak sekejap. Kosong. Plain putih je. Oh, ingat telefon saya bos. Clear.
Baik. dah Oh, kenapa? okey. Saya share semula. Kenapa ni? Saya share semula. Sekejap. Panas lah sistem ni. Lambat. Okey, share. Okey dah. So, saya nak you all highlightkan balik semula semua daripada nombor staff ni semua kita highlightkan. Dah? Dah Prof. Okey dah? Ready semua guys? So sekarang ni pergi kepada insert. Dah? Bahagian insert. Cari kat dalam tu, saya punya mungkin berbeza sebab saya pakai Apple. So cari tulisan pivot table. Ada tak? Prof. Prof. Ada. Ya. Dia termasuk yang numbering kat tepi sekali ya? Boleh. Yang satu. Tak apa. Ada tak ada pun tak apa. Kalau tak masuk pun tak apa. Okay. Okay. Guna tekan pivot table. Prof, pivot chart ke pivot chart table? Pivot chart table. Jangan pivot chart dia ada dua ni. Yang chart tak mau. Kita nak yang pivot chart table. Okey, tekan Okey, tekan. Prof, ada 3 Prof. Pivot chart dan end table. Pivot chart table. Pivot chart and table Prof. Ya. Ada table sekali. Dia mesti keluar macam ni. Dia akan kata dia dah select range yang kita buat tadi tu lah. Betul. Memang yang tu saja. Okay dah. And then pastikan choose where to place the pivot table. New worksheet. Ataupun halaman yang baru. Okay dah? Dah. Okay, klik okay. Dah? Dah Prof. Okay. So sekarang ni kita nak masukkan, tak mau banyak-banyak kita masukkan bahagian. Klik bahagian. Okay. Bahagian. Lepas tu bahagian ni kita tarik dia pergi kat row. Bahagian ni kita klik dulu mula-mula. Lepas tu pergi kat bahagian row. Boleh? Dan dia dah bagi tahu kat sini. Bahagian kewangan ada 3 orang. Bahagian pemasaran ada 4 orang. Bahagian pentadbiran ada 2 orang. Setiausaha ada seorang. Prof. Ya. Saya punya tak ada row lah Value Prof. tu, value tak keluar pun Prof. Value tak keluar, tak apa. Pergi balik kat bahagian tu, tarik ke tarik bahagian tu semula pergi kepada value. Tarik balik tu pergi kepada value. Alright. Dapat? Dapat Prof. Okey, dapat. Okey, last kali, belum lagi. Mantul. Klik kat gaji bersih dan bonus. Klik kat gaji bersih dan bonus. Alright. Tarikkan dia kat bahagian value ni juga. Dah? Ya. Dekat kolom value. Value apa value tu bos? Prof. Bos. Kita suruh dia nak suruh jumlahkan lah, totalkan dia. Okey, lepas tu boleh highlight tukar dia punya currency. So kita tahulah bahagian yang paling banyak dapat gaji ni bahagian kewangan. Walaupun dia 3 orang saja. Pemasaran yang kedua 4 orang 32,000. Setiausaha dapat 8,000 gaji. Prof, Hmm. nak tanya count of bahagian tu ulang balik macam mana nak dapat? Count of bahagian, macam nak dapat, pergi kat bahagian-bahagian ni, kan? Nampak saya punya cursor? Klik dia, tarik dia kat bahagian value. Kat bahagian klik kan dekat bahagian bawa dia ke bahagian value lah. Tarik dia pergi ke bahagian value. Prof, asal dia jadi persen tu pelik-pelik Value saya jadi pelik-pelik. Ada banyak angka belakang. Salah. Highlightkan dulu. Highlightkan dulu. Tekan balik currency ni. Highlightkan semua. Tekan currency. Alah.
Ada Main currency banyak tu salah ni. pun. Dah main banyak lah jadi. Anjay dia. Dah? Ya, Prof. Okay. Sekarang ni baru tekan pivot chart. Dah tekan pivot chart? Private chat kat mana bos? Kat bahagian insert tadi tu. Kat bahagian insert. Okay, Kalau tak okay. jumpa, highlightkan semua dulu. Highlightkan dulu semua. Highlight. Lepas tu pergi kat insert. Dah, okay. Cari yang pivot chart je. Tadi kita ada table kan? Sekarang ni Okay. pivot chart je. Ataupun kalau pivot chart dia automatic keluar kan? Kita boleh, dah tekan ke? Ataupun terus dia tekan cari kat sini ni bahagian recommended chart ni. Cari bahagian pie chart. Nak yang 3D pun boleh, nak yang 2D pun boleh. Okey. Katakanlah kita ambil yang 2D. So dia dah bagi kita macam itulah, tapi yang ini dia tak cantik lagi lah. So boleh pergi kat bahagian design. Boleh cari dia punya yang boleh keluarkan amount, yang boleh ni kita boleh carilah. Prof, pie kolom semua boleh, tak ada masalah kan? Ya? Nak masuk kolom ke pie macam sini saya Ada nak macam masalah, chat ni. tak ada masalah. Okay. Pakai pie chart pun boleh, tapi sebab soalan tadi minta pie chart. Nampak tak soalan? Soalan minta pie chart tu, chart pie. Pie Okey? chart okey Prof. Dia minta pie jadi kena buat pie lah. Jadi kalau misalnya tak nak buat pie pun boleh. Kita buatlah yang lain, pergi kat design. Okay. Macam ni pun boleh, pentadbiran. Okey, so mana yang kita rasa kita boleh buat? Boleh ya? Tak ada masalah. Boleh pilih Boleh nampak? Boleh, Prof. Okey. So habis kita punya Excel. So kita rehat dulu, yang ni rehat lama sikit lah. Thank you, Prof. Okey, so saya stopkan kita punya sharing dan saya stop kita punya rakaman. Saya akan share rakaman ni berbeza-beza. Prof, rakaman semua masuk OL kan? Semua masuk. Okey, tak Prof. Saya nak tukar ni. Chat ni, kalau kau pandai kan. Pandai lah.